Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah uh, saya Muhammad Amin Syazani bin Masdar. InsyaAllah bertemu lagi dalam untuk kita untuk subjek Tauhid tahun 5. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan untuk unit 2. Baik. Sebelum tu marilah kita sama-sama baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah hari ini kita sambung unit 2. Boleh tengok dalam buku teks muka surat 6 lah. Baik, insya-Allah. Untuk unit 2 kita tengok tajuk dia, maksud beriman kepada qada dan qadar. Baik, kita kasi tahu ada 3 poin muka surat 6. Kita tengok poin yang pertama. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Jadi kita kena yakin dan percaya bahawa segala ketentuan yang Allah telah tetapkan dan Allah laksanakan itu mengikut ketentuan dan kehendak dia. Baik, jadi poin yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Jadi kita sebagai orang Islam wajib kita percaya dan yakin bahawa apa-apa yang berlaku semua itu telah ditetapkan ataupun adalah ketentuan daripada Allah yang telah ditentukan, yang telah termaktub sejak azali, sejak sebelum kita lahir lagi. Benda segala ketentuan dan perkara itu telah ditetapkan oleh Allah. Baik. Poin yang ketiga kita tengok segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Segala apa yang berlaku sama ada baik ataupun buruk, jelas sama ada baik ataupun buruk itu semua ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman kepada makhluk itu ataupun kepada manusia. Baik. Jadi setiap manusia wajib, kita tengok poin yang keempat muka surat 7. Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Jadi kita ni kenalah berusaha, kenalah ikhtiar, kemudian berdoa pula untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Baik, kita tengok pula poin seterusnya, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah ataupun kebaikan di sebalik apa yang terjadi. Kita dah penat usaha, kita dah penat ikhtiar, kemudian kita berdoa pula, tapi masih lagi tidak mencapai cita-cita kita. Janganlah kita sedih, janganlah kita berputus asa, kerana kita kena yakin bahawa ada kebaikan di sebalik apa segala yang terjadi itu. Baik, kemudian yang terakhir, manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Kita ni sebagai umat Islam, kita ni sebagai orang Islam, kita ni sebagai orang yang beriman, kita kenalah sentiasa bersangka baik kepada siapa? Kepada Allah dalam perkara qada dan qadar, apa yang Allah rancang untuk kita, apa yang Allah tentukan untuk kita, apa yang Allah laksanakan dalam kehidupan kita, kita kenalah bersangka baik. Kita kena yakin bahawa apa? Mesti ada kebaikan ataupun hikmah di sebalik apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Kita tengok pula muka surat 8. Ada tahukah anda? Usaha dan ikhtiar, poin yang pertama, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Dekat sini jelas apa dia? Orang yang usaha dan ikhtiar tapi tak nak berdoa. Dia usaha saja. Dianggap dengan usaha dia tanpa doa tu boleh mencapai kejayaan. Boleh mencapai kejayaan, tetapi Allah akan beri dengan kejayaan tanpa ada keberkatan. Bila usaha kita tak nak berdoa, itu akan dianggap sebagai satu sifat sombong ataupun kesombongan kita kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kemalasan. Kita berdoa sahaja, tak nak usaha, tak nak ikhtiar, tak nak buat apa-apa. Kita berdoa sepanjang masa.
tidak juga dianggap sebagai tawakal tetapi merupakan satu sifat malas. Jadi jelas untuk kita dianggap sebagai bertawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah, kita kena ada usaha, kita kena ada ikhtiar kita dan juga kita kena berdoa. Baik. Jadi untuk akhirnya kita tengok ayat ni surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dekat sini ayat ni jelas menyuruh apa? Menyuruh kita untuk apabila kita ditimpa musibah, hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar kan? Ungkapan ni biasa bila mana kita mendengar kematian, kita selalu ungkapkan ucapan ni. Tetapi ungkapan ini kita ucapkan bila mana kita menerima musibah ataupun istirja. Muka surah 9 itu ada istirja, ucapan bacalah istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un apabila ditimpa musibah. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.